Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Kita sambung kuliah kita di bawah tajuk 1.4C, iaitu alat-alat kawalan inventory. Kita telah pelajari alat kawalan inventory yang sebelum ni, iaitu EOQ, Economic Order Quantity, yang menekankan kepada jumlah yang dipesan adalah pada jumlah yang optimum bagi mengurangkan kos pesanan dan kos simpanan. Sekarang kita lihat kepada satu lagi konsep yang di bawah kawalan inventory, iaitu konsep just in time ataupun tepat pada waktu. Konsep tepat pada waktu ini menekankan kepada inventory sifar ataupun saiz inventory seminimum mungkin. Maksudnya inventory sifar ataupun inventory minimum ini, kita tidak perlu simpan inventory dalam jumlah yang banyak, atau sebolehnya kita cuba minimumkan ataupun sifar. Kalau sifar ianya kemungkinan sukar untuk kita laksanakan adalah sangat perfect, seperti mana yang kita lihat pada graf EOQ yang menekankan kepada Q1 adalah EOQ dan Q2 ialah sifar. Jadi dalam kes ini kita cuba minimumkan sebaik mungkin jumlah inventory tersebut. Itu dikatakan just in time, konsep yang pertama. Konsep yang kedua, kalau kita lihat kepada, kalau kamu masih ingat pada graf yang kita belajar dalam EOQ, graf ini adalah Q ataupun EOQ Q1, dan di sini adalah Q2. Q2 adalah kosong, Q1 adalah EOQ. Bekalan inventory diperolehi tepat pada masa. Maksudnya, apabila inventory ini digunakan dalam satu tempoh dan dia berakhir di sini kosong, maka barang ataupun inventory yang dipesan akan sampai dan inventory akan berjumlah ataupun terkumpul pada nilai EOQ, dan lepas tu digunakan semula dan sampai kosong. Okey. Jadi tepat pada masa lah waktunya. Bila inventory habis di dalam warehouse ataupun gudang ataupun dalam store, lori ataupun bekalan inventory sampai. Yang ketiga ialah bekalan inventory berada pada tempat ia diperlukan. Maksudnya di kilang lah, iaitu di gudang ataupun di seksyen pengeluaran. Bukannya berada di pelabuhan, bukan berada di atas lori dalam perjalanan. Itu maksudnya bekalan inventory berada pada tempat ia diperlukan. Walaupun kita pesan tetapi masih lagi ada dalam perjalanan, itu bukan konsep just in time. Konsep just in time menekankan apabila inventory diperlukan, ia berada di tempat tersebut. Apa tujuan sistem just in time ini? Pertama, mengelakkan pembaziran yang dikaitkan dengan lebihan pengeluaran, masa menunggu yang lama dan inventory berlebihan. Maksudnya di sini, konsep pengeluaran yang sebelum just in time ini diperkenalkan ialah di mana pihak industri menghasilkan sebanyak mungkin produk dan disimpan di dalam gudang dan menunggu permintaan daripada pengguna. Itu filosofi yang terdahulu. Tetapi sejak kebelakangan ini, konsep just in time menekankan bahawa pengeluaran dikeluarkan mengikut anggaran permintaan. Oleh itu, inventory sama ada kerja dalam proses ataupun bahan mentah dipesan mengikut kehendak pelanggan. Maksudnya di sini kita menyimpan stok inventory dalam jumlah yang akan digunakan untuk menghasilkan pengeluaran mengikut anggaran permintaan.
Dan seterusnya nak mengelak pembaziran disebabkan oleh masa menunggu. Jika masa menunggu itu telah dikenal pasti, katakan 5 hari. Sekiranya konsep just in time ini tidak diamalkan, maka boleh jadi inventory yang dipesan itu sampai lewat yang menyebabkan proses pengeluaran terpaksa dihentikan, ataupun inventory tersebut sampai awal yang mana ia akan disimpan di dalam gudang ataupun di dalam store dan sudah semestinya kos simpanan akan meningkat. Jadi ini yang dikatakan untuk mengelak pembaziran. Pembaziran disebabkan oleh lebihan pengeluaran. Lebihan pengeluaran itu pengeluaran produk akhir ataupun produk separuh siap disebabkan oleh inventory yang banyak, jadi kilang keluarkan produk yang banyak tanpa melihat kepada permintaan, demand. Dan yang kedua, mengurangkan kos penyelenggaraan. Kos penyelenggaraan telah kita pelajari pada alat kawalan EOQ, iaitu penyelenggaraan ataupun simpanan. Kalau sampai banyak, kos simpanan akan meningkat. Dan mengurangkan kemungkinan kerosakan disebabkan oleh stok yang begitu banyak di dalam gudang, maka kebarangkalian kerosakan akan berlaku. Dan kerugian akibat penimbunan barang tersebut. Kalau barang-barang tersebut dalam bentuk yang disimpan secara bertindih, maka juga akan melibatkan kerosakan. Dan inilah dikatakan just in time. Dan just in time ini ada kena mengena dengan EOQ. Sebab EOQ digunakan untuk mengira pesanan optimum, jumlah pesanan optimum yang perlu dipesan. Bila kita dapat mengenal pasti jumlah di dalam EOQ, maka inventory yang kita pesan adalah pada tahap optimum, iaitu tidak lebih dan tidak kurang. Dan bagaimana konsep EOQ ini diterjemahkan di dalam just in time, dan apa yang kita pelajari di bahagian ini dan di bahagian ini adalah merupakan konsep. Dan saya nak tunjukkan satu sistem yang digunakan pakai walaupun tidak ada di dalam silibus kita ini untuk memudahkan kamu memahami bagaimana just in time itu diaplikasi berdasarkan menggunakan jumlah yang diperolehi dalam EOQ. Mari kita lihat kepada satu konsep yang diamalkan di Toyota. Tak kiralah Toyota Jepun kah, Toyota Thailand kah, Malaysia dan sebagainya. Mereka menggunakan konsep Kanban. Okey, Kanban ni adalah bahasa Jepun, iaitu yang bermaksud visual signal yang dipanggil visual signal dan ditunjukkan dalam bentuk kad ataupun KAD lah, kad. Okey, sekarang dulu dia menggunakan kad, sekarang dah menggunakan digital lah, dalam sistem digital. Okey, kita lihat sikit untuk memahami just in time ini. Cuba kamu lihat anak panah ini menunjukkan penolakan daripada pengguna kepada supplier. Supplier ni pembekal inventory lah. Dia nak membekal inventory. So bermula daripada customer. Customer akan membuat permintaan, anggaran. So kita boleh anggarkan, syarikat boleh membuat anggaran. Contoh katakan Toyota Malaysia ni, Toyota, saya buat andaian Toyota Malaysia menganggarkan BIOS pada tahun 2021 permintaan anggaran berdasarkan data pada tahun lepas. Katakan dia menganggarkan akan wujud permintaan terhadap BIOS, model BIOS sebanyak 20,000 unit. Bila nak siapkan 20,000 unit ni, bagi setiap unit melibatkan beribu-ribu komponen. Cermin, tayar, skru, enjin, chassis, carpet mats, wiper, lampu, mentol dan banyak lagi lah. Mengikut tafsiran ada dianggarkan lebih daripada 4,000 unit katanya lah.
tapi jumlah yang 4,004, tapi anggaran yang sebenar saya tak dapat nak kena pasti, tapi beribu-ribu unit yang terlibat. Jadi daripada 20,000 unit ni, katakan saya ambil contoh tayar. Sebuah kereta memerlukan 4 tayar dan 1 tayar spare. Jadi tayar 1 unit, 5 unit tayar darab dengan 20,000, maksudnya kita perlu 100,000 tayar. Okey, kilang Toyota tak keluarkan tayar, jadi dia akan order daripada mana? Boleh jadi Dunlop, Continental, Toyo dan sebagainya, banyak lagi lah. Tengok dengan mana kontrak tersebut dilakukan. Jadi yang kita nak tekankan, bagaimana konsep 100,000 ni dilaksanakan. Katakan kita perolehi daripada pengiraan EOQ kita, sekali pesan kita perlu pesan katakan 15,000. Okey, 15,000 tayar. Untuk dapat EOQ-nya katakan 15,000. Jadi dia akan daripada sini akan dimaklumkan kepada inventory finish good. Finish good akan maklumkan kata dia perlukan 100,000 tayar, dan untuk mengelak daripada berlaku lambakan dalam inventory, kita akan pesan sekali pesan ialah 15,000 berdasarkan pengiraan EOQ lah. Lepas tu dalam assembly line dimaklumkan kita akan order 15,000. Tapi adakah 15,000 ini akan menerima serentak dalam assembly line? Assembly line akan mohon pada setiap hari, contohnya katakan dia boleh keluarkan 15,000 tayar diperlukan, tetapi pada masa yang sama pada setiap hari kita akan pesan dalam lebih kurang katakan 1,000 tayar masuk untuk membuat pemasangan. Assembly line akan beritahu kepada production line. Ini production line bahagian pemasangan kereta, pemasangan pintu, cermin dan sebagainya. Kemungkinan dalam assembly ini akan berakhirnya pemasangan tayar. Lepas tu bahagian production akan beritahu melalui ini sistem kad, sekarang digital. Bahagian inventory raw material akan maklumkan bahawa kita perlukan tayar sebanyak 100,000, tetapi setiap pesanan 15,000. Lepas tu dia akan maklumkan kepada supplier, ni kemungkinanlah syarikat tadilah yang saya sebut, Dunlop, Toyo, Continental, Michelin dan sebagainya tu, ikut kontrak yang dia buat, dia akan beritahu kata kita akan perlukan 100 unit tayar dan setiap pesanan kita akan pesan 15,000. Jadi pesanan nanti schedule dia akan ditentukan oleh pihak kilang. Jadi kilang tidak perlu menyimpan 100,000 tayar pada setiap masa, dia hanya menerima 15,000 dan diguna habis dalam satu-satu tempoh, dan bahan ataupun inventory yang berikutnya akan datang mengikut pre-order purchase, iaitu titik pesanan semula. Okey, begitulah bagaimana alat kawalan konsep just in time ataupun tepat pada masa dilaksanakan, dan saya bawa satu sistem yang digunakan pakai di dalam Toyota, iaitu Kanban, iaitu visual signal yang memberi arahan berdasarkan anggaran pengeluaran. Mudah-mudahan kamu dapat memahami konsep just in time, sebab di dalam slide kita hanya ada satu saja slide yang telah diketengahkan, dan berdasarkan video ini saya harap kamu faham. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.